Baik, insyaAllah seperti mana yang telah kita bagi tahu pada minggu lepas, insyaAllah malam ni kita nak sambung tajuk kita, iaitulah tajuk yang berkaitan dengan mad. Okey, tajuk berkaitan dengan mad. Last kali itu kita dah bincang tentang hukum nun mati dan tanwin, dan insyaAllah malam ni kita dah habis semua tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sebutan, lengung dan sebagainya. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk bagaimana huruf-huruf yang kita dah pandai atau dah boleh sebut ni mengalami inovasi-inovasi yang seterusnya insyaAllah. Baik. Antara salah satu inovasi yang berlaku kepada huruf-huruf yang kita dah belajar ni adalah yang dikenali sebagai mad. Baik. Apa itu mad? Dia kena mad, dia tak boleh ada alif. Mad. Dah, betul. Dia kena mad. Mad itu sendiri adalah menambah dan juga memanjangkan. Sesuatu benda nak dipanjangkan, kalau peluru dia panggil amdad, panjang-panjang, perpanjangkan. Sumbangan ke sebagainya, contohnya kita perpanjangkan iklan dan sebagainya, itu dipanggil amdad. Kalau memanjangkan satu benda aja, kita panggil dia mad. Okey. Dari segi istilah, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah huruf yang kita sebut biasa sekarang ni, contohnya macam huruf ba. Bila kita sebut ba, kita tak boleh, bila ada baris ba, kita tak boleh baca dia panjang. Kita tak boleh baca ba. Kalau dia tak ada huruf yang memanjangkan dia, maka kita tak boleh panjangkan dia tanpa ada sebab tertentu. Maka huruf itu kekal sebagai huruf yang pendek, tak boleh panjang. Dan apabila masuk mana-mana salah satu daripada huruf mad ataupun dan juga huruf lin. Dia kata sini, kalau kita tengok kat sini, ada sedikit kefahaman yang kita mungkin boleh tambah di sini. Dia kata apa? Memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mad dan lin atau kedua huruf lin. Baik. Mula-mula dia kata panjangkan dengan huruf mad. Itu orang faham dah. Memang adanya huruf mad. Tapi kenapa kata huruf mad dan lin? Lin ni waw dengan ya tu. Okey. Kalau ikutkan. Atau kedua huruf lin. Yang ini lin apa pula? Yang tadi tu lin apa? Yang ni lin apa? Begini. Dalam istilah orang Arab, okey, nak beritahu, dalam istilah orang Arab, huruf mad tu juga dipanggil dengan huruf lin. Huruf mad tu juga dipanggil dengan huruf lin. Maknanya apa? Maknanya, bila huruf asal dia tak panjang, ba. Bila kita panjangkan huruf tu, dia akan bunyi lembut. Ba. Kalau kata ja, jadi ja. Bila panjang sikit tu, dia dah lebih, orang kata apa, yalah, contoh macam benda kalau kecil. Kalau kecil, dia padat. Bila kita tarik, macam tepung contoh. Bila kita tarik bagi panjang, dia agak lembut berbanding yang ketul bagi besar. Bila kita panjangkan, dia akan makin lembut sebutan dia. Ba, ja, ta. So, di sisi orang Arab, huruf mad ni juga dipanggil dengan nama huruf lin. Huruf lin yang dua waw dengan ya tu lin juga. Lin juga. Tapi lin yang waw dengan ya tu, yang kedua huruf lin ni adalah yang mana waw dan ya yang mati sebelumnya berbaris fathah, au ataupun ai. Adapun yang kata lin yang setara dengan huruf mad ni adalah huruf yang sama, itulah alif atau waw atau ya. Jadi orang Arab dipanggil huruf mad tu dengan huruf lin juga, sama dari sudut istilah. Okey. Dua huruf huruf-huruf mad dan lin tu itulah pertamanya alif, kedua waw dan ketiga ya yang sukun mati dan baris sebelum huruf tersebut adalah yang sejenis dengannya. Artinya kalau kata nun baris depan, huruf madnya mestilah waw yang mati. Nu. Kalau kata ha baris bawah, kasrah yang sesuai dengan kasrah adalah ya, maka banyak dia hi. Kemudian kalau kata ha fathah, yang sesuai dengannya adalah alif, huruf alif. Maka ha. Jadi tiga-tiga ni ada dalam satu perkataan, baca dia nuhiha. Asal dia kalau kata tak ada huruf mad, bunyi dia nuhiha, nuhiha, nuhiha. Pendeklah nuhiha. Tapi bila masing-masing masuk je huruf mad, terus jadi yang kalau nu tadi tu daripada pendek terus jadi nu, kemudian jadi hi, dan kemudian jadi ha. Okey, baik. Tengok dia kata dinamakan huruf mad sebab dipanjangkan suara. Dinamakan huruf lin pula kerana keluar memanjangkan suara dengan lembut tanpa tekanan. Kalau kita pendek tu nampak kita press dia. Dia compact. Bila kita panjangkan sikit, dia dah
dia dah melalui fasa yang agak lembut sedikit berbanding dengan kita kompreskan huruf tersebut. Okey, baik. Kalau kata dua huruf lim pula yang saya sebut tadi lah, maksudnya waw atau ya yang sukun sebelumnya huruf yang berbaris fathah. Okey, baik. Kategori-kategori mat di dalam Al-Quran. Okey, kalau siapa ada soalan nak tanya, boleh terus buka mikrofon dan tanya. Saya akan pergi terus malam ni kepada perbincangan-perbincangan yang kita nak bincang malam ni, insya-Allah. Okey. Baik. Pertama, kita kena tahu bahawa asal usul huruf ni memang tak panjang. Jadi kita tak boleh antara benda yang saya tak tahulah. Kalau kata saya salah, minta tolong betulkanlah. Kadang-kadang ada setengah orang dia baca, dia tak boleh beza pun antara yang panjang dengan yang pendek. Dia main baca je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Contoh. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang tak boleh nak beza. Sebab itu kadang-kadang setengah bila jumpa orang macam ni, kena explain betul-betul. Kena bagi tahu. Kita nak panjang pada huruf yang ada mat. Dan kalau huruf tu tak ada mat, jangan sesekali baca panjang. Salah. Takut-takut salah tu boleh bawa sampai tahap mengubah makna. Kalau sampai tahap tak ubah makna, it's okay lah. Boleh diterima lagi lah. Contoh macam Musa. Pergi baca Musa. Elah tahu dah. Masih nama tu. Contoh macam Yusuf. Yusuf dalam Quran baca Yusuf. Tapi oleh kerana kita Yusuf ni, kita panggil Usop. Baca Yusuf. Tak apa. Orang kata apa? Paling masih ada makna. Ini kalau contoh huruf nun. Huruf nun, bila tak ada alif, dia tak boleh panjang. Bila kita panjang dia nun tu, terus jadi na. Asalnya contohnya yardi'na auladahun. Contoh, yardi'na pula. Yardi'na auladahun. Apa mau tahu tak apa makna yardi'na auladahun? Yardi'na ni maksudnya ibu-ibu yang menyusui anak-anak mereka. Yardi'na auladahun. Na tu pendek. Bila kita baca yarda'na auladahum. Yarda'na auladahum. Tolonglah nak ceritanya mereka menyusui anak dan kami juga menyusui anak-anak kami. Termasuklah lelaki perempuan. Lelaki pun sama nak menyusui anak juga. Mana boleh. Kata perempuan je menyusui anak. Sebab tu ada setengah benda bila kita main panjang suka-suka hati, jangan kita tak tahu dan tak faham, ia juga boleh mendatangkan perubahan kepada makna. Lepas tu belajar huruf mat ni, belajar tajuk mat ni very very important. Sangat penting untuk kita sama-sama faham dan sama-sama kita kalau boleh tolonglah. Tolonglah. Kalau siapa-siapa, kalau contoh dia masih baca dengan orang, dia terlaki dengan siapa-siapa, maksudnya guru tu dia masih tegur lagi. Panjang, pendek, ni tak boleh panjang, ni tak boleh pendek sebab tak ada huruf mat. Ketahuilah bahawa dia tu ada lagi masalah tentang mat. Sebab mat asli pun kadang-kadang bukan semua orang betul. Bukan semua orang dah lepas dah. Kecuali melalui proses talaki yang lama. Talaki lama. Setahun, 2 tahun. Baru dapat rentak yang kata mat asli tu 2 harakat. Ada setengah orang tak sampai ke sudah. Tak dapat. Duduk panjang suka hati dia lah. Contohnya macam wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Berhenti Qudus. Tak ada wow. Tapi dia pergi baca Qudus. Panjang. Kenapa panjang? Dia rasa macam tak puas. Masa tak puas kena berhenti pendek-pendek ni tak puas. Dia kena berhenti panjang pun syok. Kata Quran ni bukan nak ikut puas. Quran ni kena ikut Quran. Kita yang mengaji ni kena ikut cara Quran baca lah. Bukan ikut kursi kita suka baca. Quran ni bukan kita novel. Quran ni Quran. Jadi kita kena pandaikan diri nak baca huruf mat ni. Okey? Baik. Secara permulaan apa-apa pun kepada mat ni, kita kena starting from daripada mad asli. Apa-apa pun kita start daripada mad asli. Kenapa nama dia asli? Sebab dialah asal memulakan mat ni. Asal usul dia start dengan alif, waw dan ya ni, yang mana huruf yang sesuai dengannya, baris sesuai dengannya sebelum tu, maka itulah dia mad asli. Dan dia juga dipanggil dengan nama mad tabi'i. Kenapa? Tabi'i dengan asli ni makna dia sama. Mungkin dari segi istilah tu nampak lain, tetapi kedua-duanya membawa makna yang sama. Kita jarang pakai tabi'i.
orang kita ni dalam perkataan kita bercakap ni kita jarang pakai tabi'i. Melainkan orang nak mati je. Buang tebiat kan, buang tebiat. Tebiat tu tabi'i lah. Kita kata orang buang tebiat. Tabi'i, okey. Tabi'i ni kalau ikutkan aslilah. Contoh, kalau lelaki suka perempuan namanya tabi'i. Secara aslinya lelaki suka perempuan. Tapi kalau tiba-tiba lelaki suka lelaki, luar tabi'i lah. Yang kita panggilkan hubungan luar tabi'i, lelaki dengan lelaki. Itu dia panggil tak ikut tabi'i lagi dah. Tak asli lah sebenarnya lelaki tu. Dah jadi benda lain lah. Dia bukan lelaki yang asli lagi dah. Okey. Baik. Baik, kemudian apa pun mat asli tadilah yang kita bincang tadi tu. Tak apa, kita akan bincang semula kejap lagi. So, di bawah tajuk mat asli ni, yang panjang dia 2 harakat ni, kita akan belajar pertama mat badal. Tulis tak apa. Tak tulis tak apa, tulis tak apa. Dan muka surat malam ni adalah 154. Okey, boleh tengok. Mula-mula kita akan belajar. Dah. Kenapa dia jadi warna lain? Warna dulu. Okey. Pertama kita akan belajar mat badal. Baik, apa itu mat badal? Mat badal, mat badal. Mat asli, mat asli. Sound sesuatu yang berbeza. Tak sama. Mat badal is mat badal, mat asli, mat asli. Kita kena tahu mat badal tu apa. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Kedua, kita akan belajar mak iwat. Kita akan belajar mak iwat. Apa itu mak iwat? Nantilah kita belajar apa itu mak iwat sampai kita faham. Dan dalam tajuk, dalam bawah follower kepada mak asli juga kita ada maksilah sughra. Maksilah sughra ni kalau dalam buku Melayu kita panggil maksilah qasirah. Qasirah pun boleh, maksud sughra pun boleh. Makna dia sama saja. Sughra ni artinya kecil, sughra kecil. Kalau qasirah tu artinya pendek. Kadang-kadang istilah ni pun yalah, bukanlah nak katalah kadang-kadang sesuatu istilah ni ada peranan tau. Bagi saya lah, bila saya duduk dalam bidang ni. Sebenarnya istilah ni dia ada peranan. Macam mana kita nak fahamkan orang? Contoh, kalau kita kata kecil. Kecil besar, boleh ukur tak? Kalau kita kecil besar. Kecil satu, besar satu. Ataupun kalau kata panjang satu, pendek satu. Kalau kata mat ni, kalau saya kata mat tu pendek. Kalau kita tak bagi berapa harakat, dia boleh tahu tak berapa harakat? Pendek lah, pendek. Berapa harakat? Pendek, pendek. Ataupun kita kata mat ni panjang. Panjang berapa harakat? Panjang adalah panjang. Tak tahu panjang berapa, panjang adalah. Ataupun satu kita kata mat ni kecil, satu lagi mat besar. Okey. So kadang-kadang bagi saya lah, apa yang saya akan lalui, sebenarnya istilah sughra ni lebih orang kata apa? Lebih tepat dipakai berbanding dengan qasirah. Tapi tak apalah, kita pun dah belajar lama qasirah kan. Tiba-tiba satu malam nak buang benda ni tak apa, jadi macam orang kata apa? Macam kenapa ni bagus sangat ke ni, kita dah baca lama dah qasirah ni, tiba-tiba nak kena ubah lah, susah lah ni. Tak apa, pegang dia. Cuma saya lah berpandangan sendiri bahawa istilah sughra ni dia lebih tepat, lebih hampir kepada tepat berbanding dengan qasirah. Okey. Baik. Kemudian mat asli ni, mat asli yang sama tadi ni, mat tabi'i ni akan melalui fasa perubahan. Maksudnya dah tak jadi tabi'i lagi lah. Dah tabi'i lah. Tapi kita tak kata mat luar tabi'i tau. Kita panggil mat far'i. Kita panggil istilah ni mat far'i. Far'i ni cabang. Far'i ni maksudnya cabang kepada mat tabi'i. Dan ia adalah mat yang mengalami perubahan. Kenapa? Pertama sebab apa? Pertama disebabkan huruf hamzah. Mat yang mengalami perubahan selepas mat tadi. Contoh kalau kata ja, 2 harakat ja. Kemudian lepas huruf ja tu, alif ja dengan alif tu datang huruf hamzah. Maka sekarang ni mat ini akan mengalami reformasi. Akan mengalami reform, akan mengalami perubahan kepada beberapa harakat yang lain lah. Sebab apa? Sebab kedatangan hamzah. Jadi di bawah tajuk kedatangan hamzah ni kita ada pertama mat muttasil ataupun orang panggil mat wajib. Kedua, mat jaiz munfasil. Sekali lagi saya ulang, mat wajib muttasil, mat jaiz maddul jaiz munfasil, dan yang ketiga kita panggil maksilah kubra. Yang kata maksilah tawilah tadi itulah. Maksilah tawilah tu di sini kita panggil istilah maksilah kubra. Okey. Dan yang seterusnya di bawah mat far'i juga sekali lagi mat mengalami perubahan. Kerana apa? Disebabkan sukun. Disebabkan selepas huruf mat tu ada huruf mati. Ada huruf yang sukun. Dan ada sukun atau ada pembahagian-pembahagian dia. Tapi untuk hari ini kita ambil dulu nama.
Pertama yang kita akan belajar di bawah tajuk kerana sukun ni adalah maddul lazim, mad lazim. Kemudian kita akan belajar ma'arif sukun, dan yang ketiga yang terakhir merupakan maddul lin, mad lin. Jadi total mad yang kita akan belajar semua adalah, kalau kira berapa? Kira tak? 1, 2, 3, 4. 4 campur 6 apa? 9. 4 campur 6, 9. Terima kasih. Macam pun 6, 9, 10 kan? 10. Dah malam dah, terima je lah 9. Nak buat kasar-kasar lah ke apa. Boleh belaka. 4 campur 6, 9. Tambah satu lagi, bagi cukup 10. Mak asli topik ini 1. Mak badar di belah kiri ni semua ada 4. Sini ada 6. Okay, 4 campur 6 semua yang adalah 10. Okey, baik. Seterusnya. Kiraan tempoh bacaan mat. Okey. Sini kita nak tengok beberapa benda lah. Yang ni mungkin ada sedikit perubahan lah. Semua buka muka surat 156. Baik. Harakat. Kita ikut istilah kita panggil harakat. Kalau siapa ingat, sebelum ni kita belajar bab dengung, saya ada bagi tahu. Dengung ni kita tak pakai harakat. Sebab harakat ni dia untuk mat. Memang orang kata apa, kesesuaian pengistilahan tu, kita panggil dia dengan nama harakat hanya untuk mad. Untuk dengung, dia tak ada datang jauf. Dia panggil apa? Makhraj jauf. Makhraj dengung ni khayshum. Dia bukan datang daripada al-jauf. Tahu tak al-jauf? Tapi ingat makhraj al-jauf. Alif wawiyah. Jauf. So di situ dia ada mudud mad. Kan? So, harakat tu ialah tempoh yang diperlukan bagi menyebut suatu huruf yang berbaris sama ada fathah, dhammah atau kasrah. Maka kalau kita sebut qa sama dengan qu, juga sama dengan qi. Kalau tak ada baris lah, kalau tak ada mat lah. Dan, okey, tengok sini. Imam qiraat telah menggariskan 5 perkiraan kadar tempoh bacaan bagi mat. Okey, tengok. Pertama, namanya qasr. Qasr. Cuba tengok nombor 1, qasr. Apa itu qasr? Iaitu mad dengan kadar berapa ni? Tanda buat tanda besar-besar. Tanda besar-besar. 2 harakat. Maksudnya starting mad adalah from 2 harakat. Jadi kalau orang kata, Ustaz ni 1 harakat ke? Maksudnya kedai kita tak jual barang RM1 tuan. Kedai kita start kita jual dengan harga RM2. So kalau tuan bawa RM1 je, tuan beli selipar sepasang je. Boleh tuan. Tuan tak boleh pakai selipar. Sebelah je. Tuan beli sebelah je selipar balik. Sebelah lagi tinggal kat kedai. Jadi nak ceritanya mat ni memang start dengan kadar ataupun harakat tu sendiri dia mesti start dengan 2. Dia tak ada istilah 1 harakat. Melainkan kita kata tak ada harakat. Contoh macam tadilah qa. Berapa harakat tu? Tak ada harakat. Qi, tak ada harakat. Qu, tak ada harakat. Ba, bu, bi, tak ada harakat. Jadi bila start harakat tu mesti 2. Ba, bu, bi. Maknanya qasar tu dia panggil adalah permulaan start untuk harakat. Baik. Yang kedua, dia panggil apa? Atas sikit dari qasar ataupun fuwaiqul qasar dia panggil. Itulah kadar mat dengan kadar berapa harakat? 3 harakat. Okey, kita punya riwayat kita tak ada. Riwayat Hafs daripada Asim, kita tak ada baca riwayat dengan 3 harakat. Tapi ada imam-imam lain. Sebenarnya bawah Hafs ada. Bawah Hafs, salah satu turuk bawah Hafs ni ada baca 3 harakat. Saya sendiri pun tak ada baca riwayat 3 harakat ni. Tak tahulah kot satu hari nanti ada belajar, kena baca 3 harakat. Okey, baik. Kemudian, okey, cuba baca kuat-kuat. Apa dia tulis ni? Tawassut. Bukan tawallud kan? Tawassut untuk harakah lah. Tawassut. Sebab tu kalau siapa perasan, okey, sifat kedua dalam sifatul huruf yang berlawanan tu saya panggil apa? Bainah. Saya panggil bainiyah. Saya tak panggil tawassut. Saya tak panggil tawassut. Sebab apa? Sebab saya tak nak orang tertukar dengan istilah tawassut pada harakat. Sebab tawassut ni kita pakai untuk harakat. Okeylah, orang kata ada buku. Apa yang diperkatakan orang tawassut pada istilah bainiyah tu memang ada sandaran dari dalam buku pun. Okey.
Tapi bila kita dalam apa nama, dalam matan sekalipun, kalau kita tengok apa dalam matan wa baina wa apa macam mana ayat dia, sifatuha mahmusuha fahasahu syamsun sakat mahmusuha fahasahu syamsun sakat syadiduha ajid qatim bakat wa baina rihu wasyadidi lin umar. Wa baina rihu wasyadidi lin umar. Nah, itu dalam matan lah. Matan Jazari, matan sifatul huruf. Jadi nak ceritanya Jadi kalau ada antara wa baina rihu, baina rakhawah, wa baina rihu wasyadidi dan juga shiddah ada lin umar. Lam nun ain mim ra. Maka dalam matan sekalipun dia pakai istilah baina, wa baina. Dia tak kata istilah wal wastu. Dia tak kata wa tawassut. Jadi lepas tu Dr. Aiman sendiri dia pakai istilah bainiyah. Antara dua, antara tawassut, antara apa tadi tu rakhawah dan juga antara syadid atau Sudah. rakhawah. Lepas tu dia tak bainiyah. Tapi tak apa, jangan paksa diri. Ustaz, saya memang tadi buang kata tawassut tu. Dari dulu saya belajar. Daripada kecil saya belajar istilah tawassut. Tak apa, jangan paksa diri. Cuma nak bagi tahu, okey, mungkin kena kalau siapa yang faham istilah bainiyah tu tawassut, okey, tak ada masalah, boleh teruskan. Tapi siapa yang baru nak start faham, saya ajak supaya yang bainiyah tu kita faham dengan nama bainiyah. Sebab tawassut kita akan guna untuk kadar 4 harakat. Tawassut ni adalah istilah untuk mad yang 4 harakat. Kemudian kita ada fuwaiqut tawassut, atas sikit daripada tawassut, dia panggil 5 harakat. Fuwaiqut tawassut, atas pada 4 jadi 5. Maka yang yang kelima kita panggil tul. Kalau dalam istilah Dr. Aiman ni dia dinamakan dengan nama tul. Kalau dalam istilah sebahagian qiraat kita panggil nama isba'. Isba' pun sama, boleh faham, boleh pakai. Tul pun sama boleh pakai, iaitulah kadar 3 kali ganda mad tabi'i, iaitulah dengan kadar 6 harakat. Jadi istilah harakat ni ada 5. Starting daripada 2, 3, 4, 5, 6. Boleh faham? So istilah satu harakat dia tak wujud sebenarnya. Dia tak ada. Melainkan kita kata dia tak ada harakat lah. Okey. Istilah tu tak ada harakat tu. Senang. Bagi orang akan lebih mudah faham. Okey, baik. Kemudian, walau bagaimanapun, kesesuaian pada memanjangkan kadar harakat ni sebenarnya seiring dengan kadar kelajuan bacaan. Kalau kita baca tahqiq satu-satu, maka cukuplah panjang 4 harakat kelima tu. Jadi bila kita laju sikit, kita tak boleh sama. Panjang dia tu sama macam bacaan lambat. Kita boleh kompres, boleh pendekkan sikit. Kompreskan sikit dia kepada pendekkan lagi. Kemudian kalau baca laju lagi, ataupun kita panggil dengan nama hadar. Hadar, dia paling laju ni, bacaan paling laju. Walaupun laju dengan kadar hadar, tetapi harakat dia tetap akan dipendekkan sikit. Tapi taklah sampai pendek terus. Jadi macam kadar 2 harakat mat. Tak, dia tak akan pendek sampai dapat 2 harakat mat asli. Tidak. Okay, tengok dia buat ada peta kat sini. Muka surat 158. Okay, tengok kat atas sekali. Kita tengok. Senang kita nak draw. Okay. Kalau kata mat, yang kata bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq, kalau 4 harakat dia, panjang dia, maksudnya ni orang kata apa, simbolik lah. Simbolik dia buat dengan kadar 4 harakat dengan bacaan 4, macamnya ada 4 biji bata ni. Contohnya macam wama sampai panjang ni lah, sampai ke bata yang ke akhir ni. Pada bacaan yang sedikit laju, 4 harakat tu diukur dengan kadar banyak ni. Maknanya dikompreskan sikit sebutan dia tu, panjang dia tu. Dan dia masih dikira sebagai 4 harakat. Tapi kita tengok walaupun dia kadar dia 4 harakat, tapi dia tak sampai kadar 3 harakat dia tak sampai ke level 3 harakat pada mana? Ni. Pada tahqiq ni. Dia tak sampai kadar 3 harakat pada tahqiq. Maksudnya dia tidaklah turun sampai 3 harakat. Dah, dia kurang sikit tapi dia masih lebih. Masih lebih daripada kadar 3 harakat di tahqiq. Dan kalau kita baca hadar sekalipun, tengok kalau kita baca hadar sekalipun, dia tidak kurang daripada 3 harakat pada tadwir, dan juga dia tak sampai tahap 2 harakat pada bacaan tahqiq. Kalau baca tahap 2 harakat tahqiq tu mak asli tu. Mak asli. 2 harakat tahqiq kan. Tengok. Dia still lebih.
dia still lebih sampai sini. Nampak? Sampai sini lebih dia. Yang kalau tahqiq 2 harakat mak asli dia banyak ni, maka mak jaiz ataupun yang baca 4 harakat pada hadar, maka dia kena lebih juga sikit. Walaupun bacaan dia sudah pun dikompres. Maknanya boleh lah. Boleh kompres. Kalau bacaan dia laju, dia boleh kompres mak tu pendek sikit. Macam tu je mak lazim sama juga. Mak lazim ni memang 6 harakat. Tapi oleh kerana dia baca laju, waladhdall, kita duduk main lah kira 6 harakat dengan jari kan. Tapi dia baca laju. Bila dia baca laju, maka mak lazim tu boleh kompres sikit. Mungkin kadar dia sama 5 jari ataupun 4 jari setengah je. Lebih kurang macam tu lah. Tapi taklah sampai ada 2 harakat tinggal. Waladhdallin. Tinggal 2 harakat je. Ini bukan kompres ni. Ini barai dia ni. Pendek sangat. Tak boleh juga. Pasti paling-paling kena nampak panjang tu. Okey, baik. Siapa ada soalan? Ustaz. Jadi kalau kita tak boleh sebut satu harakat, kalau itu kita nak sebut apa Ustaz? Kalau lah dia terpanjangkan dia, macam contoh tertarik panjang, kita kata jangan baca 2 harakat, kita baca macam mana? Tak ada harakat lah, tak ada mat. Situ tak ada mat. Jadi tak ada harakat. Okay, hanya cakap jangan baca panjang lah. Tak boleh panjang. Macam masih. Situ tak boleh baca panjang. Okey. Wa ataina awsal kita bawa iyadna biruhil qudus. Baca qudus. Ini berhenti dah qudus. Bir rusul. Bernama tilkar rusul ba'da. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala. Okey, dekat. Tilkar rusul. Rusul kena baca rusul. Tak boleh baca rusul. Tak boleh panjang. Jadi dia tak ada harakat. Okey. Bolehkah Ustaz, bolehkah kita kata dengan kiraan satu je? Apa tu? Kalau yang tak ada, yang kita kata yang tak ada harakat tu, kita kata baca dengan kiraan satu. Itulah, itu saya awak tadi berkata, harakat ni dia tak ada satu. Tak ada satu. Sebab tu lah nak guna perkataan apa? Ya tu. Ada Nak guna perkataan tu sebab nak bagi dia orang faham. Nak bagi dia orang faham, bagi tahu bacaan tu pendek, maknanya tidak ada harakat. Kalau jelah istilah yang kita rasa kita faham dengan kadar satu, kita kena fahamkan orang bahawa istilah tu adalah istilah yang tak ada harakat. Maksudnya tidak boleh dipanjangkan, tak boleh panjang. Dia hanya sebut baris dia. Contohnya kudus, dal baris depan dengan sin dimatikan. Kudus. Jadi tak boleh nak kudus. Tak kita panggil dia macam harakat sahaja, macam kita kata huruf mutaharikah. Dia bergerak. Baris je lah. Ini baris lah. Baris yang tak ada harakat. Tidak ada mat. Maksudnya kalau kata nak sebut kata, kita tak boleh baca panjang sini kerana tidak ada huruf mat. Tak ada unsur panjang. Tak ada benda yang memanjangkan dia. Jadi baris je. Tinggal baris je. Sebut baris je. Dan huruf yang mati tu. Boleh tak? Sebab kadang kita terguna perkataan ialah jangan baca 2 harakat. Satu je. Ya. Tak boleh nak sebut satu sebab dia tak ada satu harakat kan. Sebenarnya, yalah, saya ni agak particular juga dapat ni. Dengan orang macam, habis tu, kita dah sebut apa dulu ni? Sebut satu. Kalau kata dah terbiasa sebut satu, sebut pi lah. Kalau dah terbiasa sebut satu harakat dekat student kita, sebut dulu. Tapi ongoing tu kena explain juga. Sebenarnya istilah satu harakat ni tak ada. Ya, betul. Ada adalah tanpa mat. Istilah bidun ni harakah. Ataupun kita kata dia tidak ada kepanjangan dekat situ, tidak ada mat. Dia tak boleh baca dengan mat. Maksudnya kena betul-betul pendek. Kena baca dengan sifat dan juga apa sajalah yang berkaitan dengan huruf tersebut. Jadi dia tidak ada harakat. Okey? Baik, boleh saya sebab kadang-kadang kita guna macam contoh, bukan nak apa-apa siapa yang pernah macam Baghdadi kan, dia akan guna tepuk satu. Jadi itu yang mungkin ada pernah orang terguna satu je. Sekiraan tu. Tepuk kan, pak, satu harakat. Pernah juga masuk tepuk tu. Merah tengah-tengah keluar kan. Tapi yalah. Dia pakai istilah kalau satu tepuk, satu harakat. Kalau dua panjang sikit dia daripada 2 harakat. Metod pelajaran ni pelbagai. Cuma dari segi hukum tajwid ni, kalau kita dari segi apa yang ada dalam ilmu Imam Jazari ni, memang tak ada lah istilah satu harakat tu. Dia sendiri perkenalkan harakat ni mesti start daripada 2. Kalau tak ada harakat tu, kita sebut saja bahawa dia tidak ada harakat. Okey. Baik. Boleh saya pergi ke seterusnya?
Boleh. Terima kasih. Okey, baik. Okey, pertama, kita tadi 10 kan. Kita belajarkan. Pertama, iaitulah maddut tabi'i. Al-maddut tabi'i ialah mad yang berlaku disebabkan ada huruf mad lah. Ada alif selepas huruf qaf berbaris atas, ada waw selepas lam berbaris dhammah, ada alif lagi selepas ya berbaris fathah, mim, sa. Maksudnya semua ni adalah dipanggil maddul asli. Al-maddut tabi'i. So kadar bacaan mad tabi'i adalah sebanyak 2 harakat. Okey. 2 harakat. Tempoh bacaan 2 harakat dia macam mana? Tempoh bacaan 2 harakat dia macam kita baca 2 huruf yang tidak ada harakat ni. Bubu, bubu, bubu. Kalau kata 2 huruf lah, bubu 2 jari. Bila kata 2 jari, ko, bu, bu, ko. Macam tu. Maksudnya sebab tu bila kita pakai istilah 2 harakat kepada dengung, tak cukup kan? Tiba-tiba dengung terus jadi tak cukup. Sebab istilah dengung tu dia kurang-kurangnya 3 jari. Walaupun sebenarnya saya nak kongsi juga. Sebenarnya dah dapat jawapan. Apa yang ditanya oleh puan apa nama? Puan Lina 2 minggu lepas. Tentang dipanggil apa? Idgham Tentang al-binatul ghunan tu. Idgham kenapa? naqis. Kenapa pertama akmal, yang tu geng akmal, kemudian yang ni duduk dengan kamilah, kemudian yang tu naqis, dan juga kemudian yang last kali tu dia panggil apa? Angkus. So jawab Dr. Anas. Ini Dr. Anas jawab lah. Dr. Anas jawab, dia kata sebenarnya tajuk kita tu, dia kata kalau you faham tajuk, you akan faham semua, you akan faham keseluruhan tajuk. Tajuk kita adalah azminatul ghunan. Maksudnya tempoh gunah. Bila kata tempoh gunah, so nombor 1 tu gunah dia paling panjang. Gunah dia paling panjang. Jadi yang wajibul gunah, yang idgham ma'al gunah, khusus dia memiliki gunah yang paling panjang. Satu, bila dia turun kedua, iaitu kamilah, gunah kamilah, iaitu ikhfa, mim mati bertemu ba contohnya. So gunah dia pendek sikit. Tapi itu saya jadi macam bila saya dengar Dr. Emas ni baca, antara ikhfa dengan idgham, kadar guna sama aja. Sama ada masuk terus ataupun dia ikhfakan, dia nyorokkan tapi tetap sama kan Ustaz punya dia. Tempoh tu dia panjang dengung tu sama. Tapi Dr. Hana bertegas kata kalau kau dengar betul-betul sebenarnya tak sama. Dia kata ikhfa Dr. Iman lebih pendek sikit berbanding dengan idgham. Kalau almarhum Ustaz Rahim dia cakap betul macam tu. Nun musyaddadah dengan mim musyaddadah yang berkaitan lagi dia punya tempoh dia macam sampai telinga tu sedap dengar. Kan? Kan? Maknanya panjang dia sungguh lah kan. Panjang dia. Tapi sebab azmina yang ma'al gunah naqis dengan kamil dia letakkan sama, itu yang macam soalan. Jadi sebenarnya sama panjang lah. Jadi nun mati bertemu ya, nun mati bertemu wa, sebenarnya sama panjang dia dengan wajibul gunah. Sama panjang. Tapi bila datang ke ikhfa, dia punya gunah dia pendek sikit. Pendek sikit je. Lepas tu dia main izhar lagi pendek lah. Dia main angkus lagi pendek lah. Jadi kita cerita adalah memendek, pendek. Panjang, pendek. Sampai kecil. Ustaz nak tanya. Ya. Ustaz nak tanya. Dr. Aminah ke ni? Ya. Sorry. Long time no see lah. Ada tapi tak bunyi. Ada Ustaz. Tak patut lah dia orang tak bagi dengar suara Dr. Aminah ni. Ustaz, saya nak tanya soalan sebab pasal Ustaz cakap pasal dengung tu kan, kalau dalam peperiksaan kita orang ada periksa tau. Nak jawab berapa itulah saya takkan cakap 3 jari. Inilah, periksa tu dia ada guru yang mengajar kan. Yelah, itu yang nak confirm dengan Ustaz tu kan. Adakah sebab dia ada objektif tau Ustaz. Kalau itu kita jawab 2 harakat lah ya Ustaz, betul? Kalau yang mengajar kita tu diistilahkan 2 harakat, pakai je lah 2 harakat. Tapi dalam praktikal kita tak boleh buat 2 harakat, tak cukup. Itulah dianya kan, kalau dalam periksa tak apa ya Ustaz ya. Cuma praktikal je tidak, betul? Okay, saya nak tanya doktor. Di kontes, boleh di kontes, mana boleh nak kira harakat dekat gunah. Ini doktor, doktor. Ya. Dalam hidup kita ni, satu je soalan yang wajib jawab. Agak-agak tu soalan apa tu? Maru bukan. Satu je yang wajib jawab. Yang lain semua tak wajib jawab pun. Soalan kubur.
Apa? Ustaz, saya tak faham soalan Ustaz. Ha. Baru buka. Yang tu of course lah. Ni yang kita kan kita ada periksa kan Ustaz. Dah cerita je soal yang dekat periksa masjid ke surau ke kelas ke sekolah tu. Jadi Tak kalau lah. saya jawab salah pun tak apa tu. Tak apa. Okay. Sorry. Okay, faham. Ya, kita nak jawab apa yang kita faham. Tapi kadang-kadang kita buat 3 harakat kan, nanti kan dia bagi salah pula kan. Betul. Tapi ada orang jawab, kalau dengung tu dia kata 3 harakat. Macam gitu. Tapi betul ke jawapan tu? Adakah pemeriksa tu akan tanda betul? Itu kalau dia ajar macam tu lah. Macam Ustaz kata kalau 2 harakat tu tak tepat. Betul tak? Betul? Tak cukup. Ustaz, saya pernah belajar kat Masjid Negeri, Ustaz, Mama. Ya. Betul lah jika kadar 2 harakat kan. Kita guna apa nama yang Cina Leong, Kadir Leong buku kan. Cina Leong. Saya jadi dia cakap 2 harakat, tapi panjang 2 harakat tu seolah-olah 3 harakat. Jadi masa exam tu saya tulis 3 harakat, salah Ustaz, dia nak 2 juga. Itulah tengok Ustaz, dia bagi objektif 2, 3 macam tu. Sebab tu saya nak confirm dengan Ustaz sebab kita orang exam. 5, 3 tu. Tapi kita tahu kita tu berlambang lebih daripada 2 kan, jadi almost 3. Tapi tak ada. Perhatikan dengan periksa tak sama. Tak apalah Ustaz, kita stick tu 2 harakat kalau dapat periksa. Dalam istilah kalau kata macam periksa macam tu, maka follow je lah. Follow the system. Follow je. Kalau dia dah perkenalkan 2, tak apa kita follow 2. Tapi dalam praktikal kita ni, tak cukup. Kalau kata 2 harakat, contoh macam ni kan. Olu. Kalau istilah bu, 2 jari kita tu. Bu. Memang 2 jari. Bu. So kalau kita dengung pun dengan 2 jari, memang very tak cukup. Jadi bainiah aja. Dia kata bainiah aja. Fikir kan. Okey. Jadi tak boleh kita nak kata apa, dia lebih sikit dari bainiah lah maksudnya. Jadi istilah untuk 2 harakat di harakah ni kita nak guna pakai untuk kadar gunnah sebenarnya tidak berapa tepat. Tapi saya bagi tahu minggu lepas. Saya kata sebenarnya buku yang sebut gunnah dengan harakah ni ada yang buku daripada Madinah pun. Bukan calang-calang. Imam Masjid Nabawi yang tulis juga. Bukan orang lain. Dia pun guna pakai istilah guna harakah ni. Kalau saya dengar Dr. Aiman atau Dr. Anas ni cerita, dia orang pantang betul pakai istilah harakat pada gunnah ni. Tapi saya ni tidaklah syadid sangat. Cuma cerita kata kalau kata boleh kita pakai, itu lebih baik. Tapi follow je lah. Mana tempat kita belajar, kalau dia ada periksa, saya pun rasa nak buat periksa juga nanti. Okey tak? Okay. Kalau dia kata orang lain buat periksa kan, buat periksa juga nanti. Okey Puan Maziah boleh masuk periksa? Mama boleh masuk periksa Mama? Nanti semua akan lari Ustaz. Ustaz, kalau tulisan tak boleh lah. Kalau oral bolehlah cakap lebih pada 2 kan. Runah tak boleh pakai harakat. Bolehlah saya cakap. Macam Mama cakap tadi, kalau 1, 2 harakat, 3 harakat, dia jawab 3 salah. Macam tu lah. Kan? Susah juga kan. Dia bila banyak belajar ni sampai satu tahap kan, yang betul-betul salah je kita kata salah. Contoh orang tanya, idgham bila gunnah nun mati jumpa lam, boleh dengung tak? Puan Nina, nun mati jumpa lam boleh dengung tak? Dalam bacaan mana Ustaz? Kalau bacaan Syatibiyah ada dengung, kalau Thayyibah ada yang dengung. Itu soalan dia mudah je. Boleh dengung tak? Boleh. Nampak? Salah tak kalau dengung? Tak salah. Kalau tak salah. Dia tak dengung, tapi nun tu mesti berdengung sikit kan Ustaz? Kalau panjangkan dia, lam tu akan ada masuk gunnah lah secara tidak sengaja tu. Kalau delay tu automatik dengung. Kita nak ceritanya, kadang-kadang sampai satu tahap tu, tak ada benda yang tak salah pun. Cuma kita tak baca begitu. Kita baca sebaliknya. Okey? Baik. Sorry yang lain. Kita mahir tu aku nak belajar. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, so tajuk mak asli tadi, panjang dia adalah dengan kadar 2 harakat. Okey, dia nak dapat mak asli ni, antara salah satunya, ialah kita boleh reka sendiri. Tapi jalan terbaik macam mana kita nak confirm mak asli kita 2 harakat ataupun tidak adalah dengan cara talaqi. Kita kena talaqi juga ke mana pun. Quran ni dia memang datang dengan cara begitu. Dia kena talaqi. Kita tak boleh kata kita baca ada buku je, kita terus praktik. Kalau 2 macam inilah 2 kot, kita rasa-rasa begitu. Tak boleh. Mesti kena pendengarkan juga bacaan kita kepada orang yang lebih pandai, sampailah orang yang pandai itu mengkonfirmkan, okey betul. Bacaan macam ni adalah 2 harakat. Okey, barulah kita puaslah baru dia panggil baru sampai kepada piawaian yang sepatutnya. Okey, baik.
So di bawah tajuk mak asli yang ada 2 harakat tadi, kita ada beberapa follower. Baik, follower pertama adalah maddul badal. Mak badal. Okey, apa itu mak badal? Badal ni, okey, apa makna badal? Ni orang nak pergi haji ni kan. Orang panggil badal haji. Badal. Ibdal tukar. Badal ke badal? Ibdal tukar je. Yang Kami kalau kat Madinah dulu, yang ditukarkan daripada kalau kami kat Madinah dulu bedal haji. Kali bedal 5,000 6,000 dah bedal. So, badal sama, ganti, tukarlah. Badal ni maksudnya ganti ataupun tukar. Badil la tabdila li khalqillah. Tidak ada pertukaran, tukar atau ganti. Badal ni maksudnya adalah ganti. Okey. Apa maksud badal? Badal ni adalah ganti huruf hamzah kepada huruf mad. Ada dalam istilah orang Arab tu sendiri, yang kita kadang-kadang tak perasan sebab benda tu dah ganti siap-siap dah. Sebenarnya asal usul perkataan tu adalah asalnya ada hamzah. Tapi dalam sebutan orang Arab tak boleh sebut hamzah 2 kali mati macam tu. Contoh macam amanu ni asal dia amanu. Asal dia adalah amanu. Maka orang Arab tak boleh sebut. Hamzah tu kan makhraj pertama kan, dekat orang kata dekat pita suara tu dia tak boleh. Kita komplain lah. Takkanlah gitu tak boleh. Manja now. Bukan manja. Memang kejadian orang Arab tu macam tu. Dia tak boleh sebut. Sebab tu Quran ni, nak kata Quran ni turun ikut istilah orang Arab. Patutnya orang Arab tu bersyukur sangat dapat Quran ni sebab Quran tu ikut dia. Orang macam dia tu orang yang paling faham lah Quran ni sebab Quran tu memang ikut dialek dia, ikut sebutan dia. So kalau kata dia tak beriman dengan Quran tu memang loser sungguh lah kata orang Arab ni. Okay, so Quran ikut dia. Kalau kata dia tak disebut okay, tukar jadi amanu. Contoh tu asalnya waw ni adalah hamzah. Tu jadi tu. Imana asal dia imana, maka jadi imana. So that's why kebanyakan hamzah, bukan kita semua kebanyakan hamzah ni adalah merupakan mad badal. Ada yang bukan mad badal pun, contoh macam Quran ni dipanggil syabih bil badal, macam mad badal. Ataupun Israel, Bani Israel, Israilu, il tu bukan mad badal, dia macam mad badal. Ada juga beberapa perkataan macam mad badal. Tetapi most of the perkataan dalam Quran kita ni, yang mana kalau hamzah kat depan, selepas tu ada huruf yang kesesuaian ikutlah baris dia, maka semua tu adalah merupakan mad badal. Jadi kalau mad badal, kita kena kata mad badal. Kita tak boleh panggil dia mad asli. Sebab dia asal dia adalah pertukaran daripada huruf hamzah kepada huruf mad. Tak apa, tajuk ni kita akan skip dulu, kita boleh skip dulu sebab kita akan ulang juga nanti pada muka surat yang ke-229. Untuk hari ini, kita terima dulu mana-mana mad badal adalah yang mana i, u, hamzah lah. Dengan syarat hamzah. Hamzah di depan, belakang dia, selepas dia mesti ada huruf-huruf mad yang 3 tu. Kalau kata hamzah baris fathah daripada alif. Kalau kata i, mesti ada ya. I. Kalau kata u, mesti huruf waw di depan. Okey, baik. Yang ketiga, okey, ataupun yang kedua lah selepas mad asli tadi, yang ketiga merupakan maddul iwad. Iwad. Okey, tadi badal, kalau kata badal tu ganti, iwad ni apa pula? Dia istilah Arab ni kadang-kadang menarik. Badal, iwad, iqlab, semua tu kalau ikutkan makna dia sama aje. Iwad ni tukar. Okey, kalau kata itu pertukaran iwad. Iwadan, contoh dalam Quran dia sebut iwadan mina apa dalam Quran tu? Tak ingat saya. Maksudnya bagi ni saya bagi saya bagi duit saya ni sebab saya nak kamu gantikan dengan sekian-sekian benda. Tolong gantikan. Maksudnya dia gantikan ke benda lain. Maksudnya iwad pun ganti juga. Yang kita badal tadi pun tukar juga, ganti juga. Jadi makna lebih kurang sama. Okay? So iwad ni apa maksud dia? Iwad adalah kita nak gantikan tanwin yang mansub. Tanwin mansub ni maksudnya tanwin yang berbaris atas. Ketika waqaf dengan huruf alif. Asalnya contoh aliman, kalau berhenti jadi alima. 2 harakat baca 2 harakat. Lepas tu saya kadang-kadang bila orang baca yang mak iwad ni, baca 1 harakat je. Innallaha kana aliman hakima. Ghafurur rahima. Come on lah. Mak iwad kena baca 2. Mana boleh baca gitu? Termasuklah mak asli wadduha. Mesti ada 2.
Ni tak, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa qala. Oi, happy now baca satu harakat. Boleh. Yang dua kena bagi dua harakat. Jadi ma'iwat bila berhenti ahadan jadi ahada. Kena dua harakat. Bagi cukup dua harakat. Tak boleh main sikit-sikit satu harakat gitu, tak boleh. Satu harakat mana ada istilah satu harakat kan? Maknanya hilang ke harakat, tak boleh. Mesti kena capai dia dua harakat. Okey, baik. Begitu juga ma'an jadi du'aan jadi doa. Okey. Tu tak bagi. Baik. Perhatian kat bawah ni. Dia kena ingat tanwin yang mansub sahaja. Tanwin baris atas sahaja. Adapun tanwin baris bawah, baris depan tak akan bertukar jadi ma'iwat. Tak ada. Mati sukunkan teruslah huruf tu. Kalau tanwin baris dhammah dan juga tanwin baris kasrah. Okey, baik. Yang seterusnya. Dalam tajuk ma'iwat ni juga katanya apa? Kalau huruf tu berakhir dengan huruf ta marbutah wa syajaratan, ta ta'nif dia panggil. Wa syajaratan. Memang tanwin tu masuk, tapi bila berhenti ta tu terukar jadi ha. Tukar jadi huruf ha. Maka tak ada bunyi dah baris lah. Terus jadi wa syajarah. Jannah. Kita tak akan tukar jadi wa jannata wa syajarata. Okey, baik. Ada satu tajuk yang penting kat sini, iaitulah kalau tanwin tu atas huruf hamzah. Tanwin atas huruf hamzah. Baik. Di dalam Al-Quran, tanwin yang atas huruf hamzah ni kita kena tengok. Okey, contohnya macam ni. Ma'an, lepas dia tak ada alif. Selepas alif ni tak ada macam ni. Tengok balik Macam ni. Okey, kata aliman. Aliman ada nampak alif warna merah ni. Baca bila berhenti alima. Ahadan memang ada alif. Nampak alif ni. Bila berhenti ahada. Macam ma'an, dia tak ada alif selepas dia. Du'aan, tak ada alif selepas dia. Tapi bila berhenti dengan alif. Du'a, tu tak berhenti dengan alif. Jadi, soalan dia, kenapa tidak ditulis alif seperti mana aliman ahadam selepas huruf hamzah ni? Kenapa tak ada alif? Dekat sini dia jawab, kalau perkataan tu dah ada alif sebelum hamzah, macam inilah, ma'an ni. Sebelum hamzah dah ada alif ni, maka selepas hamzah tidak akan lagi ditulis alif. Tapi kena baca. Lepas dia kena baca alif. Kena baca. Walaupun sebelum dia dah ada alif. Maka selepas dia orang tak tulis lagi alif. Sebab dalam tulisan dia tak suka tulis alif banyak kali. Sebelah-sebelah dekat-dekat dia tak nak. Sebab apa? Kalau ikutkan, dulu-dulu tak ada lagi hamzah. Kalau kata tulis alif dia, alif 2 kali. Maka tak nak tulis alif 2 kali. So, tulis alif saja. Okey. Dan hamzah pun baru datang, tulis hamzah dia. Tak tulis alif lagi dah selepas dia. Sebab tak mau ada 2 kali alif. Okey, baik. Ada pun, kalau kata sebelum dia bukan alif. Contoh macam syai'a. Nampak? Syai'a, hamzah. Sebelum dia ya mati, syai bukan alif, dan selepas hamzah baru ditulis alif. Macam ni, syai'a, ada alif. Adalah, memang adalah alif tu. Cuma kalau sebelumnya ada alif, maka tidak akan ditulis alif selepas hamzah. Kalau kata sebelum dia bukan alif, maka akan adalah alif. Okey, baik. Ada satu buku yang tersebar di Malaysia ni mengatakan bahawa syai'a ni dia termasuk dalam kategori mat badal. Bila berhenti mat badal. Tapi Dr. Aiman jawab kat sini, walaisa maddal badal. Walaisa maddal badal. Bukan mat badal. Sebab kalau mat badal, kalau mat badal, dia adalah mengalami pertukaran daripada hamzah jadi huruf mat. Baru mat badal. Sekarang ni syai'ah, alif ni, dia bukan mat badal. Dia nak badal dengan apa? Badal tu dia mesti ganti daripada benda lain. Baru jadi badal. Kalau panggil macam mat badal, okey. Kita terima kalau kata macam mat badal. Kalau panggil dia mat badal, minta maaf. Dia ada satu kesalahan yang agak besar lah dalam hukum tajwid. Dia bukan mat badal, dia ma'iwat. Ma'iwat adalah ma'iwat, mat badal adalah mat badal. Ya, kita tak panggil mat badal dengan nama ma'iwat. Ataupun kita tak panggil ma'iwat dengan nama mat badal. Betul kalau dengan saya, mat badal is mat badal. Mat asli pun kita tak panggil. Kalau kita tanya ni hukum dia apa ni? Ro'a, mat badal. Bukan mat asli. Ini hukum dia apa ni? Ni mat asli. Betul. Nuhiha, okey, betul mat asli. Kalau ro'a, okey tak. Ro'a bukan mat asli, tapi dia mat badal. Mesti kena tepat pengistilahan tu. Okey, baik.
So syai'a di sini kata Dr. Iman, laisa maddul badal, bukan mad badal. Lianna alifahu 'aridatun bisababil waqfi. Alif ni datang ni sebab wukuf, bukan waqaf, waqaf. Bukan sebab dia memang ganti daripada huruf hamzah. Tak, memang ada pun alif ni. Sebab dia tanwin tu syai'a. Okey. Baiklah. Okey, untuk itu kita berhenti dulu dekat sini. Okey, insya-Allah kita akan sambung semula pada minggu hadapan. Belum start raya ke minggu depan. Satu lagi sebelum yang so 18 boleh lagi. Yang 25 tak raya kan? Kita raya bila? Julai satu lagi lah. Lambat lagi. Saya 29, Ustaz. 29 tu Khamis kan? So hari tasyrik tu kita cuti dululah. Tak apa. Kita ada 2 kelas lagi untuk kita habiskan mat ni. Tapi apa pun insya-Allah kita berhenti dulu untuk malam ni. Sebelum tu kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya. Jadi malam ni kita ambil mat asli, mat badal dengan juga mat iwad. InsyaAllah nanti kita masuk ke mat yang seterusnya. Baru kita akan cover sampai habis. Lagi 2-3 bab ni boleh habis lah bab mat ni. Tapi hujung-hujung bab mat tu susah kan nak belajar tu. Apabila bertemu 2 faktor mat terkuat tu. Itu antara tajuk yang susah nak faham tu. Tapi tak apa, insyaAllah. Doa banyak kepada Allah Ta'ala. Bagi kita semua sama-sama sihat. Sama-sama sihat, sama-sama boleh masuk kelas. Amin. Alhamdulillah, malam ni kelas teramai. Teramai untuk waktu ni. Kita ada 101 orang. Saya lah yang ke-101 tu. Saya lah. Okey, kalau ikutkan 100 ya. Okey, ada siapa-siapa yang ada soalan silakan. Nak tengok juga nama-nama ni siapa datang malam ni kan. Tapi itulah very surprising lah tiba-tiba dengar orang Dr. Aminah ni. Yeah. Baiklah, kalau tak ada insya-Allah kita berhenti dulu di sini. Kita sambung semula insya-Allah minggu-minggu hadapan. Tapi kan saya tak pasti yang dekat Telegram tu bila ramai kata tak boleh download tu, boleh tahu tak sebab apa? Ya, mungkin kalau guna phone memang berat lah Ustaz. Kalau dia kalau guna komputer sangat cepat. Tapi memang Ustaz punya dia punya size dia memang macam 400 lebih memanglah akan ambil masa. Jadi kalau guna data pakai phone memang akan lama. Oh ya ke? Okey. Maaf lah. Tapi tak file tu tak rosak kan? Cuma download tu je dah lama. File tu tak ada kata crash ke apa tak ada kan? Alhamdulillah pakai komputer laju je. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya rasa cukuplah setakat itu dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu